Okey, yang ni saya nak kongsikan sikit sebab yang lepas ni ada beberapa seorang sahabat tanya pada saya kan, dekat soalan yang lepas tu, pada siri yang satu, macam mana nak tutup hijab kan, atau hijab terbuka. Kan biasa kalau kita tengok mendakwa macam ni, seorang mendakwa diri mampu melihat jin, nampak-nampak macam anak kita kan, nampak kat sudut dia kata abah ada hantu kan, ayah tu kat ujung tu ada nenek lah, ada tu lah ini macam-macam dia nampak kan. Jadi pada malam ni insya-Allah kita nak kongsikanlah bagaimana cara kita nak menutup hijab yang paling mudah. Ini adalah basic asas. Dan kita sebagai suami ke, kita sebagai ibu ataupun ayah ke, untuk anak-anak kita ni kalau ada masalah kita boleh buat sendiri insya-Allah kan, just do it. Mudah aja. Okey. Jadi macam ni kita nak buat? Kita boleh bacakan daripada surah Al-An'am ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Jadi kita akan gunakan ayat ni dibacakan. Okey, bagaimana kaedahnya? Sebelum tu kita kena faham dulu. Bagaimana hijab dalam diri manusia ni. Okey, apa yang saya faham daripada guru saya menyampaikan, terdapat 3 tempat biasa hijab, yakni panca indera ke-6 boleh terbuka akibat dari gangguan jin. Maksudnya apa? Kita contoh macam anak kita boleh nampak, ataupun kita sendiri boleh nampak, ataupun siapa adik-beradik kita ke, kawan-kawan kita ke, mereka kata mereka boleh nampak tu nampak ni, tapi mereka tak takut. Percayalah bahawa itulah sebenarnya gangguan juga. Ni bukan kelebihan kan. Ada orang datang jumpa dengan saya bawa anak dia, ustaz tolong anak saya ni boleh nampak tu nampak ni, kadang dia boleh berbual dengan makhluk tu. Ni semua adalah gangguan, bukan kelebihan. Jadi dia perlu dirawat. Sebagai manusia normal, dia tidak sepatutnya begitu. Dia sepatutnya menjalani kehidupan seperti biasa. Dia tidak perlu nak nampak tu nampak ni, nak berbual dengan makhluk, tak perlu. Sebab manusia ada alam manusia, jin adalah alam jin. Jadi secara umumnya, secara asasnya, hijab ni ada 3 tempat. Ada 3 tempat. Yang pertama di ulu hati. Yang kedua di antara kedua-dua kening mata. Di antara kedua-dua kening mata, sekejap saya tunjuk lebih jelas lagi. Okey, di sini. Di sini ni, di antara dua kening mata kita ni kan. Di sini. Okey, kebanyakan orang di sinilah. Pertama tadi di ulu hati. Di ulu hati di sini kan. Di ulu hati. Lepas tu yang kedua di antara dua kening ni. Okey. Dan yang ketiga di pusar. Yang ketiganya adalah di pusar kita lah. Di pusar rambut. Okey. Jadi biasanya yang kebanyakan orang kena gangguan, jin tu masuk dalam badan kita dan buka hijab, kebanyakannya adalah berada di sini. Di antara dua kening kita ni. Kenapa? Kerana ini gangguan yang paling cepat. Kalau melalui hulu hati, siapa yang hijab di hulu hatinya terbuka, maka benda-benda perkara-perkara yang telah berlaku ataupun sedang berlaku dia boleh tahu. Dengan bantuan jin tu lah. Maknanya jin tu telah menguasai dia, jin tu telah buka hijab dia di ulu hati tu, dan dia boleh tahu perkara yang sedang berlaku ataupun yang telah berlaku. Yang akan berlaku tu dia tak boleh tahu, kerana jin tak tahu perkara gaib. Okey. Lepas tu kalau di jidan ni ataupun di antara dua kening ni, kalau terbuka, apa yang akan berlaku? Mereka akan nampak. Mereka akan nampak alam jin lah. Tu yang mereka nampak, ada nenek lah, atuk lah, bersidai lah, panjat lah, itulah apa dan sebagainya kan. Mereka boleh nampak. Jadi kat sinilah paling banyak orang kena. Kenapa? Kalau dekat sini ni, kita akan jadi takut. Sebab tu kalau dia nak ganggu budak-budak mudah je. Budak-budak menangis kan, dia akan buka hijab kat sini, budak akan nampak lah. Bila dia nampak, dia tengok benda yang menyeramkan, yang menakutkan, tu mereka kata hantu kan. Jadi mereka akan menangis lah. Dan apabila mereka menangis dan mereka rasa sangat takut, maka jin akan terus masuk dalam badan dia dan terus kekal tinggal dalam badan dia, mengganggu dia terus menerus. Sebab tu paling banyak dekat sini. Okey. Dan ketiganya di pusar rambut ni. Sekiranya hijab di pusar rambut ni terbuka, maka kalau orang berbual 1 kilometer pun kita boleh dengar. Dia macam tu. Okey, dia boleh tahu apa dibualkan tu. Dia boleh dengar. Jadi sebenarnya kalau ketiga-tiga tempat ni terbuka, sebenarnya dia boleh tahu komplit lah. Sebab tu perkara ni ada pada semua bomoh. Kenapa? Mereka menggunakan jin saka mereka. Mereka menggunakan jin yang mereka telah upah supaya membuka hijab mereka ni dan mereka boleh nampak di alam jin ataupun apa perkara yang telah berlaku. Dan apa yang apa katakan pun boleh tahu.
kan, begitu. Jadi kita berbalik kepada tadi, bagaimana cara kita nak tutup balik kita punya hijab ni. Kita nak bantu anak kita ke, kawan-kawan kita ke, isteri kita ke. Okey, kita lihat mana cara dia. Kita bacakan saja ayat tersebut, iaitu ayat daripada surah An-Na'am ni, ayat 103. Kita bacakan dan sambil kita buat isyarat menutup pulas di ketiga-tiga tempat tadi. Okey, saya bagi contoh. Okey, sekejap saya besarkan dulu. Okey, sebagai contoh, katakanlah anak kita ni nampak-nampak, nampak sana, nampak sini kan. Jadi dia rasa takut menangis dan sebagainya. Maka kita boleh tutupkan dekat pandangan dia, dekat di antara dua kening dia di sini. Dengan cara macam ni kita buat dia. Saya sengit sikit. Okey, nampak dari tepi ni. Kita tutup, buat isyarat macam tutup bola paip tu. Kita pulas ikut jam ikut jam yang lawan jam. Kalau lawan jam dia terbuka. Kita tutup jam ikut jam. Ikut jam macam ni. Kita baca la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wal latif khabir. Kita pulas. Jadi bila nak akhir tu bismillah Allahu akbar. Macam tu. Okey. Baik. Ini kalau dekat sini, kalau kat Ulu Hati pun sama, kalau dekat pusat pun samalah. Ustaz nak buat berapa kali terus pulang. Nak buat sekali boleh, nak buat 3 kali pun boleh. Kalau rasa sekali tak yakin, kita boleh buat 3 kali lah. Kan? Ada orang kata Ustaz nak kena ulang-ulang lah buat, atau pulang. Ikut kemampuan kita. Okey. Namun ada cara yang terbaik lagi, tambahan kepada cara ini, iaitu kita boleh sebelum itu kita bacakan sedikit dulu ayat-ayat ru'yah. Yang asas saja pun cukup. Al-Fatihah, ayat kursi dan 3 kul. Kemudian kita bacakan tadi kan, kita pegang kepala dia ke, tak kisah, ataupun nak pegang sini pun boleh. Kita bacakan dulu ayat tadi tu, Al-Fatihah, ayat kursi dan 3 kul. Kemudian baru kita buat tadi, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa la tuhbir. Ataupun kita boleh tambah lagi dengan surah Yasin ayat 9. Pun ayat peninding juga tu, pun ayat penutup juga. Waja'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda famshayna fahum la yusirun. Kita boleh tutup. Tu dah ijab dia begitu. Okey, ada tak cara lain lagi? Ada, boleh kita tambah lagi dengan gunakan minyak kasturi kijang yang telah diruqyahkan, kemudian kita tulis perkataan Allah dekat sini. Alif lam lam ha. Dan kita buat isyarat tutup bismillah Allahu akbar pun boleh. Apa lagi cara yang kita boleh buat? Boleh nak gunakan minyak zaitun pun boleh. Sebagai contoh, kita ada sebotol minyak zaitun yang telah kita ruqyahkan. Terpulang kita nak baca Yasin ke, Manzil ke, Al-Masurat ke, ataupun ayat-ayat asas saja kalau kita mampu, tak kisah, kita bacakan. Kemudian ni minyak zaitun tersebut kita boleh sapukan di dahi kita ni, ataupun pada pesakit tu yang mengalami gangguan hijab terbuka tu, kita sambil bacakan kita sapukan minyak zaitun tu di dahi dia begini, sambil kita ikut jam sambil kita baca yang tadi lah. Kita boleh bacakan surah Yasin ayat 9, ataupun kita boleh bacakan surah Am ayat 103 tadi. Kita sambil ikut jam lah kita baca. Pun boleh juga. Kadang-kadang saya dapat kes kita banyak dapat kes dekat hospital. Kadang saya biasa buat rawatan di HSC dan HSI, kepanggil, kebanyakannya mereka-mereka yang telah berumur, contoh mereka lepas buat pembedahan ke, tiba-tiba hijab mereka ni mereka nampak. Orang tua kadang kan dia mengacau, dia kata aku nampak tu, aku nampak ni, aku takut, aku tak boleh nak buka mata dan sebagainya. Maka kita boleh tolonglah kita boleh, contoh tu ayah kita ke ibu kita ke, kita boleh gunakan kaedah yang saya beritahu tadi. Tapi kita buat kena yakin jangan kita tak takut, jangan kita ya tak ya ni, ya tak ya, memang tak. Jadi kita kena yakin. Kenapa? Kita yakin bantuan daripada Allah SWT kita yakin Allah tu boleh bantu kita. Allah tu maha berkuasa. Selain Allah tidak ada kuasa. Jin ke, makhluk syaitan apa semua tak ada kuasa. Yang kuasa hanya Allah SWT saja. Jadi ketakutan kita tu kita kena buang. Kalau takut tu mendatangkan keraguan untuk kita. Jadi tu yang kita macam tak ya, tak boleh. Jadi kita kena yakin pada Allah bahawa yang menyembuhkan segala yang datang pada Allah SWT. Allah saja yang berkuasa. Okey, baik, insya-Allah boleh faham Okey, baik. Kita pergi yang seterusnya lah.